Sesi malam ni adalah berkaitan dengan pengesahan nikah. So kalau you all dah biasa dengar kes berkaitan dengan pengesahan nikah, ini antara kes yang paling banyak berada dalam mahkamah. Antara kes yang banyak berada di mahkamah, pendaftaran dan pengesahan nikah. Sebab apa dia panggil pendaftaran dan pengesahan nikah? Kes dia pun nama pengesahan pendaftaran nikah. Kalau yang berpoligami, dia ada satu lagi pengesahan dan pendaftaran nikah poligami. Itu je beza dia. Dan bila kita nak sahkan, baru kita boleh daftarkan. Kalau you boleh sahkan tapi nikah you tak sah, you tak boleh daftar. Bila you tak boleh daftar, you tak ada surat nikah Malaysia. You takkan ada surat nikah Malaysia. Itu isu dia. Bila pengesahan nikah dah selesai, you kena pergi pejabat agama untuk pendaftaran. Pejabat agama akan uruskan sijil nikah you. Ada dua keadaan macam mana kita boleh dapat tahu surat nikah tu palsu. Bila kita cek dalam sistem, satu, benda tu tak ada dalam sistem kita, dalam sistem surat nikah tu. Yang kedua, nombornya ada tapi namanya orang lain, pasangan lain. Kita letak nama kita, nombornya sebiji dalam surat nikah tu tapi naik nama pasangan lain. So for sure benda tu adalah palsu. Okey, nikah sepadan ni tuan-tuan dan puan-puan adalah nikah yang dijalankan tanpa kebenaran pejabat agama. Yang kedua adalah nikah sindiket. Nikah sindiket ni yang dijalankan oleh sindiket. Juru nikah dan saksi di kalangan orang-orang sindiket. Biasanya dia dilakukan di tempat yang asing, antaranya dekat rumah, kedai. Sijil nikah biasanya palsu dan biasanya diberikan sijil nikah Malaysia tapi dari negeri lain. Okey, ini nikah sendiri dan nikah keluarga. Ini pun kita panggil nikah tanpa kebenaran. Ada di kalangan keluarga yang dia menikahkan sendiri. Bapa nikahkan anak dia sendiri, ataupun adik yang menikah, abang yang menikahkan adik dia sendiri sebagai wali. Dia akan nikahkan oleh wali sendiri dan saksi di kalangan ahli keluarga atau saudara mara sendiri. Dibuat di rumah, di premis atau di pejabat dan biasanya memang tak ada surat nikah. Kita tengok yang pertama, yang itu status nikah diragui sah atau tak. You takkan tahu nikah tu sah tak, walaupun dia kata sah, tapi jauh di sudut hati kebanyakan orang yang kita jumpa, dia pun ragu-ragu. Yang kedua, dia terhalang menerima pusaka sehingga nikah disahkan. Okey, anak perempuan tak boleh nikah tanpa surat nikah ibu dan ayah. Okey, ini sangat banyak berlaku. Pejabat agama minta, okey, saya nak surat dokumen ni, dokumen kelahiran, IC apa semua, dan salah satu yang paling penting adalah surat nikah ibu dan ayah. Siti pun bawa lah surat nikah ibu dan ayah dia. Surat nikah ibu dan ayah dia tak ada dalam sistem pendaftaran. Jadi pejabat agama akan kata apa? Tolong settlekan isu nikah mak ayah you dulu dan baru kami bagi kebenaran nikah. So dia akan tertangguh dekat situ. Anak yang lahir ada masalah nak daftar surat beranak. Memang banyak anak yang didaftarkan sebagai anak tidak sah taraf selagi isu pernikahan tidak sah. Yang kelima, dia ada isteri, tak boleh nak buat aduan atau memohon perceraian. Macam mana kita nak kata dia boleh mohon perceraian? Macam mana you all nak mohon permohonan perceraian kalau pernikahan tu tak wujud? Pernikahan tu tak wujud dalam sistem negara kita. Sistem tu, pernikahan tu mungkin wujud dalam sistem Thailand, bukan di Malaysia, di Thailand. Itulah isu dia sekarang. Institusi yang terlibat secara jelas inilah, iaitu Mahkamah Syariah. Tujuan dia lah untuk mengesahkan. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, sah dulu baru boleh daftar. Dengan orang bujang ataupun janda atau duda, baru nikah. Yang tidak berpoligami, so kena pergi mahkamah rendah. Kalau nikah tu nikah poligami, lelaki tu berstatus suami orang, so you kena pergi mahkamah tinggi. Bermula daripada yang merah atas tu, ambil borang, submit, hadir sebutan. Jadi dalam nak submit tu, yang barang tadi lah, maklumat tadi tu lah, nikah, pergi dengan siapa, dokumen semua tu dah siap. Lepas tu hadir untuk sebutan, kemudian bicara. Pembicaraan kena tanya, kena siasatan, selesai keputusan, ambil perintah. Perintah kata sah dan daftarkan, pergi pejabat agama. Siasatan dekat pejabat agama, pendakwaan dan kena bayar denda ke apa saja hukuman yang you all kenakan. Sebab hukuman tu ada dua, ada penjara, denda atau kedua-duanya sekali. Tu. Kemudian ambillah surat nikah, dah selesai. Betul. Siapa yang boleh mohon untuk daftar? Siapa yang boleh mohon? Hanya pihak-pihak saja. Yang pertama, hanya pihak-pihak saja yang boleh daftar. Kalau suami bagi kerjasama, so kes ni akan jadi pemohon tu adalah suami, isteri tu adalah pemohon dua. Boleh, isteri saja pergi pun boleh. Jadi pemohon adalah isteri dan responden adalah suami. Kalau suami tak bekerjasama untuk daftar, okey, pertama dia masih boleh daftar. So dia akan letakkan isteri sebagai pemohon dan perbicaraan itu akan jadi sebelah pihak.
Kalau nikah tu sah, apa jadi soalan dia? So pernikahan tu boleh didaftarkan, anda akan diberikan perintah mahkamah dan boleh dapat surat nikah Malaysia tertakluk selepas pembayaran denda atau menjalani apa-apa hukuman yang dikenakan. Kalau nikah tu tidak sah, tuan-tuan dan puan-puan, apa nak jadi? Pernikahan tu tak boleh didaftarkan, tuan-tuan. Pernikahan tu tak boleh didaftarkan dan anda tidak diberikan surat nikah Malaysia, tapi anda masih diberikan perintah. Perintah tu dalam tu sebutlah nikah tu tak sah apa semua, dan mahkamah biasanya dia akan membubarkan perkahwinan tu.